Mami semua tadi. Yang ni tak payah Yang tak payah saja. Dia tak buat. Ni tak yang buat kan. Kan nak tulisnya kan. Semua. Yang ni. Yang belakang je. Sampai yang ni. Masih saya pakai sesuatu. Oh, kat Cina lagi. Orang main MC lah. Orang main MC. Sakit pula. Kan dia pasal lagi semua. Aku office lagi. Dia di office. Sekejap tu kan dia balik. Salam. Salam pada dia. Tu dia kesan Ustaz. Oh ya, salam. Ustaz sampai lagi dekat dia. Okay ya? Yang Ustaz Syahri kat mana ni? Ustaz Syahri kat masjid apa? Dekat rumah. Surau Lorong. Ada Surau Yusuf kan? Okay ya Ustaz ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Ain, ibu-ibu sekalian ya. Pertamanya alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat teruskan pengajian pada pagi ni. Dan saya minta maaflah saya tak hadir dalam 2 hari lepas ya. Betul-betul teringat kelas 2 hari lepas tu. Yang saya fikirnya pagi tu saya nak pergi jogging tu je. Minta maaf banyak dah. Jadi tak apa, alhamdulillah kita dapat ganti pagi ni. InsyaAllah pada pagi ni kita bincang berkaitan dengan bagaimana menilai hadis ya. Bagaimana menilai hadis. Baik, dia sebenarnya kita mengaji hadis ni tak ikut urutan lah. Sebenarnya kena ada urutan, tapi kita pun bukan talibul hadis, bukan penuntut ilmu hadis yang detail. Kita sekadar nak belajar je kan. Sebelum kita nak menilai hadis tu, kita kena faham dulu hadis tu, hadis sahih tu apa. Hadis tu kalau hadis itu sendiri dia ada berapa elemen? 4 kan. Apa yang first, kena selalu ulang ya. First, qaul ataupun ucapan Nabi. Kemudiannya fi'il, perbuatan. Lepas tu persetujuan atau takrir. Sifat. Sifatnya ada 2, khuluqiyah ataupun khilqiyah. Akhlak dan juga sifat tubuh badan Nabi kan. Baik. Jadi sebelum kita ada Kak Syida bagi ke yang saya share dalam WhatsApp pada dia? Nota ada Baik. Tapi sebelum kita lihat nota tu ada dalam WhatsApp ke ada kertas? Itu apa yang Kak pakai itu? Oh, tu lain. Oh, ni atau lain kan? Yang saya bagi ke Kak Syida WhatsApp tu tak ada yang pernah. Oh, tengok WhatsApp lah kan? Okay, baik. Sebelum tu kita kena faham dulu hadis sahih itu apa. Secara ringkas je. Standardnya ulama hadis sebut. Oh maaf, saya datang lambat tadi ni. Standardnya hadis sahih ni dah ada 5 je syarat. Sebahagian ulama kata 6, tapi tambah yang 5. Pertamanya hadis sahih tu mesti bersambung sanad. Okey, ni kita tak detail je. Sanad tu apa sanad? Atau isnad? Yang perawi-perawi hadis tu kan. Contohnya Imam Malik berkata, ini kita tak payah dah. Kita tak payah dah haddatsani Ka'rus, an Ka'ain, an Ka'su, macam-macam tak payah dah. Tapi ulama dulu bila dia nak buat kitab hadis, dia kena ada sanad tu. Contohnya Imam Malik sebut haddatsana Nafi' an Ibn Umar
an Rasulillah. Imam Malik ambil dari Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Rasulillah. Baik. Ini sanad tu dia mesti bersambung. Bersambung ni maknanya apa? Nafi' memang anak murid Ibn Umar. Ibn Umar memang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak bersambung ni Nafi' tak ada kaitan pun dengan Ibn Umar, tiba-tiba Nafi' daripada Ibn Umar. Itu tak bersambung sanad. Maka itu bukan hadis yang sahih. Contohnya zaman, kalau kita cerita mudah lah, apa ya, kalau kita cerita mudah tentang siapa orang yang hidup zaman sekarang ya. Padahal ramai je orang hidup zaman sekarang ya. Contoh siapa Menteri Pendidikan yang baru? Razi. Ha? Razi. Oh, Dr. Razi Jidin. Dia Menteri Pendidikan Dr. Razi. Okey, Dr. Razi contohnya. Siapa kata haddatsani Dr. Razi. Walhasil saya tak pernah jumpa pun Dr. Razi. Jadi itu tak boleh lah. Itu maknanya sanadnya terputus. Tapi zaman sekarang ni ada WhatsApp, ada Facebook tu lain lah. Ini saya nak ceritanya terputus. Baik. Kemudiannya perawi dia, ni perawi ni, Nafi' Ibn Umar ni perawi. Perawi dia mesti ada dua syarat. Satu syaratnya adil, satu lagi syaratnya dhabit, Pak. Ni mungkin kita, yalah, tak belajar hadis kita tak apa-apa faham benda ni. Ini sekadar ringkas je. Adil ni maknanya dia orang yang baik lah. Bukan kaki kelentong, bukan maknanya orang yang jujur, orang yang amanah. Dhabit ni orang di antara dua. Kalau bab ingatan dia kuat, bukan jenis lupa. Yang kedua, kalau dia tulisan dia tu memang dipercayai. Dia tulis benda tu orang yakin tulisan dia tu. Ataupun ingatan dia kuat. Macam kita ni surah Wadduha pun tak apa pun ingat. Jadi tak masuklah dhabit tu. Dhabit ni maknanya dia boleh ingat clear. Orang yang pandai, Ustaz. Tak nak kata yang mesti pandai lah. Tapi maknanya ingatan dia kuat. Kalau kita tanya lah ibu-ibu, minta maaf ingat tak satu hadis dengan sanad? Dengan berkaitan dengan sanad, dengan siapa periwayat hadis tu? Abu Hurairah ke Ammar ke? Kita tak ingat kan? Mana kita nak masuk level dhabit tu jauh lah. Dhabit ni perawi ingat salah satu. Ni dari siapa? Dari Rasulullah. Imam Ahmad ambil hadis daripada Imam Syafi'i, ambil hadis daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Imam Bukhari ambil hadis daripada Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan, ambil hadis daripada Al-Arash, Abdurrahman bin Hurmuz, ambil hadis daripada Abu Hurairah. Mana dia ingat satu-satu perawi hadis tu. Jadi itu dhabit. Yang keempat, dia tak ada syaz. Tak ada syaz ni maknanya hadis itu bukannya hadis yang pelik. Makna maklumat hadis tu maklumat yang betul, bukan hadis yang mengarut. Dan yang terakhir, dia tak ada penyakit hadis tu. Tak ada penyakit artinya tak ada benda yang mencacatkan hadis itu. Tak apalah, ini sekadar nak tahu gitu je lah, bukan nak detailnya. Syaz macam nama Syazwani lah tu. Syaz, ganjil, benda yang ganjil. Apa nanti kita tengok yang saya bagi WhatsApp tu, yang ni kita nak tengok macam mana yang ganjil. Ya. Okey, boleh buka WhatsApp masing-masing ya. Kalau siapa nak buka lah. Okey, bagaimana cara nak menilai hadis itu sahih ke dhaif? Zaman dulu peringkat awal hadis berkembang, hadis ni dia dua je, sahih, dhaif. Tapi yang palsu tu dhaif lah. Sebut hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Kalau kita nak sebut hadis tu ada macam-macam nama lah, mu'addal, muqati', mauquf, maqtu', macam-macam tu, itu semuanya hadis yang dhaif. Okey, macam mana kita nak cam hadis sahih ke dhaif? Yang pertama, kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hadis itu adalah hadis yang palsu ataupun dhaif. Kalau hadis tu bertentangan dengan Al-Quran,
maka kita tolak hadis itu awal-awal lagi. Contohnya hadis apa tu? Ada Kak Arus jumpa yang kita share. Contohnya hadis waladuz zina la yadkhulul jannata ila sab'ati abna. Waladuz zina la yadkhulul jannata ila sab'ati abna. Oops. Okey, ni hadis ni. Apa maksud dia? Walad apa walad? Anak. Azina. Waladuz zina. Anak zina. La yadkhul al-jannata ila sab'ati. Oh, boleh terjemah. Sebenarnya boleh terjemah Jazakillah khair Kak Siti. Zadakillahu ilman wa hirsan. Anak zina tak masuk syurga sehinggalah 7 keturunan. Baik. Sedangkan Al-Quran, kalau ibu-ibu lihat dalam surah Al-An'am ayat 164 ya. Surah Al-An'am ayat 164, Allah Azza wa Jalla menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Okey. Ini surah Al-An'am ayat 164 ya. Al-An'am 164. Okey, apa maksudnya? Wala dan tidak payah sikit ni dan tidak menanggung dosa orang lain, dan kamu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Baik. Kalau ada orang buat dosa, kita berdosa tak? Tak kan? Kecuali kita yang mengajar benda tu kan. Kita yang mengajar atau kita yang mencetuskan benda tu, kita dapat dosa lah. Tapi kalau orang tu dia, contohnya kita duduk kat sini tak buat apa-apa pun, tiba-tiba dia pergi minum arak, dia lah berdosa kan. Kita tak ada kaitan kita kan. Baik, jadi kalau ayah buat dosa, anak dapat dosa tak? Tak. Kalau anak buat dosa sedangkan ayah dia dah didik bagi pendidikan agama, ayah dia dapat dosa tak? Tak dapat. Jadi Quran, dia konsep Quran, kita tak tanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi hadis ni macam mana? Berlawanan kan? Dia bercanggah. Anak zina tak masuk syurga sampai 7 keturunan. Maknanya anak zina tu dia berdosa tak? Tak berdosa. Yang buat dosanya mak ayah dia kan. Jadi hadis ni dia dipanggil munaqidah, bercanggah dengan Al-Quran Karim. Tapi kadang-kadang ada hadis tu nampak bercanggah tapi tak bercanggah. Kena nilai juga. Tapi kalau mana-mana hadis yang bercanggah dengan Al-Quran Karim, maka dari awal lagi kita kena tolak. Tolak ya. Baik. Itu satu contoh penilaian hadis. Contoh yang kedua, banyak lagi lah contoh yang lain tu. Contoh yang kedua, kalau hadis itu bertentangan dengan hadis yang pasti. Maknanya kita jumpa satu hadis, kita keliru dengan hadis tu, dan hadis itu ternyata bertentangan dengan satu hadis yang confirm, boleh. Contohnya apa dia? Ada hadis melarang kita daripada mengambil upah daripada kerja berbekam. Kan ada orang buat tukang bekam, sekali bekam tu semuanya RM90 sebagai contoh kan. Okey, ambil upah bekam. Tapi ada hadis melarang kita mengambil upah bekam.
Sebab bekam ni dia anggap kerja kotor. Darah kan, dia keluarkan darah, itu kerja kotor. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ternyata ada hadis yang menyatakan Nabi membenarkan apa contoh hadis tadi? Syarrul kasbi mahrul baghi wa samadul kalb wa kasbul hajjam. Seburuk-buruk pekerjaan adalah hasil daripada pelacuran, hasil daripada menjual anjing, dan juga pekerjaan berbekam. Jadi Nabi pun sebut kerja bekam ni adalah kerja yang paling buruk. Ni kita nota tu. Oh ya. Ada. Oh, Kak Syida ni printkan. Ada hadis tadi. Yang kedua. Ataupun kata Nabi, ini tak ada dalam nota. Samanul kalbi khabis wa mahrul baghi khabis wa kasbul hajjami khabis. Jual anjing itu kerja yang jelek, pelacuran itu kerja yang jelek, dan upah berbekam pun itu satu pekerjaan yang jelek. Maknanya Nabi SAW tak bagi bekam. Itu hadis riwayat Muslim, tak bagi ambil upah berbekam. Bahkan ada hadis yang lain pula riwayat Nasa'i, naha Rasulullah SAW an kasbil hajjam. Rasulullah larang daripada pekerjaan mana ambil upah daripada berbekam. Jadi itu hadis itu hadis riwayat Muslim. Muslim ni sahih ke tak sahih? Sahih. Dia sebab Bukhari Muslim kita boleh katakanlah sahih. Walaupun ada hadis Muslim yang sedikit ada ulama kritik juga dalam 2-3 beberapa hadis. Tapi hadis ni ulama tak kritik. Jadi macam mana tu kita nak faham? Hadis ini bertentangan dengan satu hadis yang lain yang menunjukkan Nabi SAW bagi upah kepada orang yang berbekam. Tak ada situ. Anna Rasulullah SAW ihtajama wa atal hajjama ajrahu wasta'at. Saya tak pandai, saya tak tahu apa maksud wasta'at. Saya lupa nak cek. Rasulullah berbekam dan Rasulullah bagi upah kepada orang berbekam. So sekarang ni berbekam ni boleh, kita boleh ambil upah ke tak boleh ambil upah? Boleh lah, kalau ikut logik tu pekerjaan dia kan. Cumanya macam mana ada hadis yang melarang? Hadis itu pun sahih. Ada pula hadis yang menyatakan Nabi pun bayar upah orang berbekam. Jadi mungkin jawapannya wallahualam, hadis yang melarang ni adalah hadis yang lama. Dulu-dulu Nabi tak bagi. Kemudian Nabi bagi. Contohnya banyak. Pada peringkat awal Islam dahulu, Nabi tak bagi orang perempuan pergi ke kubur. Kemudian Nabi sebut, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang orang perempuan pergi kubur. Sekarang bolehlah pergi. Kerana ia mengingatkan kepada akhirat, kematian. Jadi makna dulu-dulu Nabi tak bagi, kemudian Nabi bagi. Boleh jadi tak larangan itu berkuat kuasa semula? Maknanya orang perempuan tak boleh pergi ke kubur. Boleh jadi tak benda tu? Boleh jadi, berdasarkan kepada situasi semasa. Contohnya COVID-19 contohnya maka kita pun tak pergi ke tempat orang ramai. Ataupun kalaulah berlaku apa yang orang perempuan sampai tahap kembali ke zaman jahiliyah yang meratap. Sebab orang Arab dulu diupah orang meratap. China, Korea dia meratap kan. Kalau raja mati tu dia punya bunyi suara, bahkan memang ada pekerjaan meratap pun, padahal dia tak menangis pun, dia sekadar mengeluarkan suara yang kuat untuk tunjukkan si mati ni orang hebat kan. Bolehkah orang perempuan follow jenazah masa dikebumikan? Tak boleh sebenarnya. Tapi ialah kadang-kadang kita tak terkawal. Luar kawalan. Tak lagi tak boleh. Orang perempuan mana-mana pun tak boleh sampai ke kubur masa pengebumian. Tak boleh. Dia kena lepas tu. Dia kena tak boleh. Terutamanya orang yang perempuan yang muda. Biasa tak boleh.
Bukan kerja dia pun nak pergi ke bumi ayah dia. Dia dekat luar. Habis saja ke bumi tu, dia nak masuk baru boleh. Masa ke bumi tu. Lagipun orang sibuk nak tolak tanah apa, dia pula ada kat situ. Mengganggu orang lah. Tak boleh tu sebab orang tengah niat kematian. Lepas tu orang perempuan ni, kita cerita anak beranak lah kan. Orang perempuan ni kadang-kadang bila dia menangis tu nampak comel pula. Tambah-tambah kalau dia putih. Orang tengah ingat mati tu, lawa juga arwah ni. Lepas tu mula sebih. Dah ada orang akan penuh. Itu bahaya juga. Apa lagi kalau andartu tu balu. Kalau balu tu pergi, jumpa pula ex dia. Ex dia pun baru jadi duda dalam 2-3 bulan. Kawan tu nak bawa jadi balu. Jadi dia syaitan takkan masuk. Sedangkan orang lelaki ke sana tu untuk ingat kematian. Ingat kematian tu dia dipusingkan kepada ingat benda lain. Itu bahaya. Bukan orang kata saya tak pernah pun macam tu. Tu Tuan Haji lah. Orang lain tak. Tuan Haji lah yang warak soleh. Tak ada apanya orang lain. Kita mana tahu kan. Sebenarnya tak boleh, kena hati-hati dalam bab ni. Habis dia pengebumian, tak ada orang dah, baru masuk. Sebab kadang-kadang mungkin kebanyakan orang perempuan dia okey, tapi sebahagiannya dia tak okey, dia menangis apa, dia kuat, dia akan mengganggu. Baik. Kemudiannya ada hadis lain menyatakan Nabi puji orang yang bekerja ni. Ma akal ahadun ta'aman qattan khairan min an yakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Makanan yang paling baik kita makan tu adalah hasil titik peluh kita sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud juga bekerja. Baik. Jadi bolehlah berbekam kan kerja dan dia memerlukan skill. Bukannya pandai-pandai tengok orang buat, aku dah pandai dah bekam. Tak, dia kena kursus. Dia kena praktikal dalam beberapa kali. Dah dia praktikal dalam 4-5 kali tu, dia dah yakin, barulah dia pun mula kempen. Siapa nak bekam, bayaran RM100 ke, campur GST sikit yang bakal datang ni, 100 berapa pula sebagai contoh kan. Maknanya boleh, itu pekerjaan dia. Lagipun kalau kita kata berbekam ni benda yang kotor, ada lagi tak pekerjaan lain yang lebih kotor tapi bergaji? Ya? Kotak sampah. Kalau kita cerita kan, lagi kotor kotak sampah. Bahkan yang bersih indah water tu kotor. Tapi bayar gaji tak? Bayar gaji, tak bayar gaji tak datang buat kerja. Maknanya yang Nabi cerita tak boleh tu, itu cerita dulu-dulu. Kemudiannya hukum ni berubah mengikut zaman. Dia ada kaedah fikih. Hukum macam mana ya? Taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Berubahnya hukum disebabkan berubahnya zaman. Baik, contoh zaman Nabi SAW. Ini dalam bidang hadis. Zaman Nabi dulu, apabila ada unta berkeliaran tanpa tuan, macam kita katalah anjing liar apa, tak ada tuan. Unta tu tak ada tuan. Apa yang Nabi buat zaman Nabi? Nabi biarkan. Apalah, berapa ekor je unta berkeliaran pun. Nanti pandai-pandai dah tuan dia cari. Zaman Abu Bakar ni berapa tahun pemerintahan dia? 2 tahun. Masa tu ramai orang murtad, dia pun tak sempat fikir pasal unta ni. Benda kecil sangat pun dia tak peduli. Zaman Umar pun dia tak peduli tentang unta ni. Bukan masalah besar lah unta ni. Zaman Uthman, ramai orang datang ke Madinah. Sebab Madinah kan pusat pemerintahan Islam. Dia jadi ibu kota. Jadi banyak unta yang terlepas rupanya. Bayangkan saya datang ke country homes ni, penuh dengan lembu kat tengah jalan. Mengganggu kan? Maka Uthman pun ambil tindakan berbeza dengan tindakan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dia tangkap semua unta ni, letakkan dalam satu kandang. Dan mana-mana tuan nak datang tuntut, pergi tuntut kat kandang tu. Maknanya dia tak biarkan berkeliaran. Maknanya ini berarti hukum berubah mengikut zaman. Uthman menilai zaman dia tak boleh dah. Dia kena tangkap unta kalau tak mengganggu kesejahteraan rakyat di Madinah. Baik. Kemudiannya cara menilai hadis lagi, kalau dia bertentangan dengan ijma'. Apa maksud ijma'? Kesepakatan semua ulama'. Tapi kita nak cari ulama' sepakat dalam satu benda secara sepenuhnya, memang payah.
Contohnya, ibu-ibu ya, boleh tak kita nak minum air dari sini? Saya ambil sapu minum kat sini je, boleh tak? Boleh ke, ada adab ke? Tak ada adab. Oh, boleh tu. Boleh je minum. Tak, maksudnya harus tak kita berbuat demikian? Tak boleh kan? Sebab Nabi larang, dah Nabi SAW min an yashriba min fi siqa. Nabi larang daripada minum di muncul mulut. Baik. Imam Nawawi kata ini adalah ijma'ul ulama. Ijma' kesepakatan semua ulama. Tapi datang ulama lain, Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, dia kata ini bukan ijma'. Sebab Imam Malik kata tak apa. Imam Malik kata tak apa minum di sini. Maknanya kita nak cari ulama sepakat dalam semua benda 100%, boleh kata hampir tak jumpa. Hampir-hampir tak jumpa. Kecuali ijma' ulama dalam benda yang common je. Haji wajib tak wajib? Wajib. Ada tak ulama kata tak wajib? Tak ada. Semua ulama setuju wajib. Solat paling kurang 5 waktu sehari semalam. Ada tak ulama kata kurang daripada 5 waktu? Tak ada. Kalau lebih ada. Mazhab Hanafi kata 6 termasuk witir. Maknanya 5 pasti. Baik. Itu sepakat semua ulama. Okey, sepakat tak ulama menyatakan salat zuhur mesti 4 rakaat? Itu ijma' ulama, benda yang common, mesti. Tapi dalam bab yang lain, contohnya kalau berhenti solat, macam mana cara kita nak habiskan solat? Salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ulama tak sepakat. Bagi Imam Abu Hanifah, kalau kita tengah tasyahud, tiba-tiba kita rasa nak buang angin, kita pun buang angin dengan sengaja, habislah solat kita, selesai. Tak payah bagi salam. Kerana salam adalah dia benda sunat je, dia bukan benda yang wajib. Jadi payah kita nak jumpa ulama sepakat 100% dalam semua perkara. Tapi kalau hadis itu bertentangan dengan kesepakatan hampir semua ulama, maka hadis itu bermasalah. Okey, contohnya apa tu? Yang solat tu kan, solat malam Jumaat tu. Man shalla lailatal jumu'ati 8 raka'atin yaqra'u fiha fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab marrah. Siapa yang solat Jumaat 8 rakaat, pada setiap rakaat Fatihah dan 25 kali surah Qul Huwallah. Maknanya kalau 25 kali dengan 8 rakaat berapa tu? 40, 16, 200. Laju kat ain matematik. Oh, insya-Allah. Kemis kan. 200 kali surah Al-Ikhlas ni baca. Apabila selesai solat, bacalah sallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi sebanyak 1000 kali. Maka Allah jadikan dia kafarah terhadap semua solat yang dia pernah tinggal. Dulu-dulu tinggal solat setahun tu, setahun berapa rakaat tu? Satu hari 17 rakaat. Kali dengan 7 hari, kali dengan 365 hari, 1000 lah kan. Tak payah nak kodok-kodok ribu-ribu tu. Buat ni je, 8 rakaat pada malam Jumaat je, sekali je buat. Maknanya Allah kafarah semua solat yang pernah dia tinggalkan, walaupun solat itu ditinggalkan 100 tahun sekalipun. Sampai demikian Allah ampunkan semua dosanya, dan Allah jadikan setiap rakaat satu bandar di syurga. Maknanya 8 bandar di syurga dia dapat dalam 8 rakaat. Allah bagikan setiap ayat tu bidadari, hura. Oh, jadi hadis ni logik ke? Melampau tak logik. Sebab kalau kita solat asar, dapat tak pahala banyak ni? Tak ada pun. Kalau kita solat zuhur, dapat tak pahala banyak ni? Tak dapat pun. Sedangkan zuhur dan asar adalah benda yang fardu, wajib kan? Jadi benda ni panggil mukhalafatul ijma', menyalahi ijma'ul ulama. Maka ditolak, tak boleh. Ini dikritik oleh Ibn Jauzi. Hadis ini maudhu' tanpa syak lagi. Ini adalah rekaan orang-orang penipu lara. Ini kita contoh ringkas ya. Walaupun dah ada nota tapi kita terangkan Yang keempat, kalau hadis itu bertentangan dengan al-aqlus salim, akal yang sejahtera. Sudut logiknya tak mungkin benda tu. Tiba-tiba ada hadis menceritakan benda yang bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera ni berarti bukan akal kita seorang, akal orang lain pun kata begitu juga.
Contohnya ada hadis menyatakan aklus samak yuhinul jasad. Makan ikan melemahkan tubuh badan. Boleh terima ke makan ikan lemah tubuh badan? Sedangkan dia bekalkan protein kan. Kecuali dia kata makan ikan yang termakan plastik, okey lah juga. Yang dia makan plastik yang dia buang tu. Tapi ni secara umum, makan ikan melemahkan badan. Hadis tu maudhu', tanpa syak lagi kan. Sebab Al-Aqlus Salim menyatakan makan ikan membekalkan protein, tenaga untuk kita. Baiklah kalau kita makan ikan tu. Jadi ditolak hadis itu. Itu cara menilai ya. Apa lagi contoh lain? Ada tak? Tak. Memang hadis ni dari awal maudhu' dah. Kalau orang zaman dulu dia cerita, keluarga kita disumpah tak boleh makan ikan buntal sebagai contoh. Kalau makan dia gatal. Logik mungkin kerana keluarga dia tak ada darah sekian-sekian, tak sesuai dengan ikan tu. Bukan isu disumpah, isunya memang badan dia tak sesuai untuk menerima ikan tu. Itu lain lah. Itu kepala ikan. Ni cerita masa ikan. Pasal kepala ikan tu saya tak tahulah betul tak betul. Ada orang tak makan kepala ikan, lemah yang hafalan dia. Tapi saya tak tahu yang tu, Allah Alam, saya tak tahu. Baik. Boleh? Dia sebenarnya macam mana cara nak kuatkan ingatan? Dia kena paksa guna otak, kena menghafal. Jadi kalau ibu-ibu buat kelas menghafal Al-Quran lagi cantik. Saya kelas yang NGO tu, hari pertama hafal 6 ayat je surah Al-Mursalat. 6 ayat tu okey, cuba tengok. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal hamilati wiqra fal mulkiyati betul ke saya baca ni? Wan nasyirati nashra fal hamilati wiqra fal mulkiyati zikra azran aw nuzra. 2 baris. Hanya 2 baris. 1 jam setengah. Punyalah ya Allah, macam mana lah nak hafal ni? Tapi bila masuk kali kedua, sebab dah perah otak, sekejap je. Dan dalam 3 kali kelas, ada yang dah ingat sampai 28 ayat daripada 50 ayat. Dan ada seorang student tu umur 45 tahun, dah ingat semua surah dalam satu muka surat setengah. Alhamdulillah. Betul. 560 kat Siti. Macam tak? 581. Apa 581? Muka surat 560 Oh, 5580. 5, sorry. Akhir juzuk 29 Macam mana ayat kelima? Ayat keempat. Fal fariqati farqa, saya silap tadi. Pendek kan? Sampai 6 ayat 2 baris je kan? Sejam setengah. Tapi bayangkan kelas kedua, ketiga, sekejap je. Sebab dia dah perah. Jadi ibu-ibu kena perah guna hafal hadis pula. Satu kali kelas, satu hadis sahih. Boleh ke? Tapi hadis kita baca. Kena baca lah. Saya rasa macam tak ada dekat pada saya lah. Sebab saya suka, lebih suka Al-Quran. So saya rasa macam hadis tu. Kalau even Ustaz seksual saya baca ni, saya hafal, saya rasa saya okey. Macam suka sangat nak hafal. Tapi hadis ni Quran, tak hafal lah Quran, jangan tak hafal Quran. Hadis kita ambil berapa, satu hadis dalam 2-3 baris je pun, tak mengganggu pun hafalan Quran kita. Kurang-kurangnya adalah hadis yang kita hafal kan. InsyaAllah. Satu hadis je, 1 kali kelas. Bukanlah sekarang, minggu depan, seminggu, 2 minggu kita bagi masa, ingat. Tapi nak tasmik tu payah sikit lah, maksudnya ibu-ibu sendiri tasmik antara satu sama lain. Hadis mudah je, kita ambil satu hadis yang ringkas je, insyaAllah. Okey, baik. Maknanya yang keempat, kalau hadis itu bertentangan dengan al-aqlus salim, akal yang sejahtera, maka hadis itu ditolak. Tapi kita kena terangkan, akal sejahtera bukan akal kita seorang. Maknanya akal orang lain pun kata begitu juga. Kalau kita seorang, mungkin akal kita tak sejahtera. Mungkin kerana akal kita ni ada kepentingan tertentu. Tak boleh. Baik.
Hadis palsu menyalahi akal seperti hadis menamakan kemunculan manusia yang lebih jahat daripada iblis. Dulu kan bila muncul Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia bergaduh antara satu sama lain tu. Bahkan pernah di Mekah sembahyang tu ikut mazhab masing-masing. Syafi'i, Hanafi. Dan kalau Kak Ros ibu tengok perbahasan dalam fikih Hanafi dan Syafi'i, Hambali Maliki saya tak check lah. Mazhab Syafi'i bincang tu, ulama Syafi'i bincang kalau solat belakang ulama Hanafi sah ke tak sah solat. Kemudian ulama Hanafi pun bahas kalau solat belakang ulama Syafi'i sah ke tak sah solat. Sebab dia ada berapa benda tu, kita kata rukun, Hanafi kata bukan rukun. Kita ada berapa belas rukun solat? 13. Hanafi ada 6 je. Bayangkan. Jadi duk bahas, waktu bergaduh. Bila bergaduh tu saling memburuk antara satu sama lain. Kumpulan ni reka hadis mengangkat ulama dia. Contohnya ada orang reka hadis mengangkat Imam Malik. Muncul di mana Nabi ni seorang yang hebatlah sekian-sekian. Itulah Imam Malik bin Anas. Kemudian orang yang benci dengan Imam Syafi'i reka pula hadis memburukkan Imam Syafi'i. Akan muncul kalangan umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris, wa huwa asyaddu min iblis. Dia lebih jahat daripada iblis. Akal sejahtera kita boleh terima tak ada orang lebih jahat daripada iblis? Tak boleh terima. Akal sejahtera boleh terima tak Imam Syafi'i itu jahat? Tak boleh terima. Semua orang terima Imam Syafi'i ni orang yang baik, orang yang soleh. Jadi itu maksud dia. Itu bertentangan dengan akal yang sejahtera. Dan logik ke Nabi Muhammad meramalkan kewujudan orang sekian-sekian secara detail sebut nama tu? Tak logik. Kalau Nabi sebut muncul kumpulan yang baca Quran tapi tak lepas kerongkong, tak diamalkan dalam kehidupan, itu ada. Tapi Nabi tak sebut nama pun, Nabi sebut umum. Muncul kumpulan yang duk kaji pasal Quran, baca Quran tapi dia tak hayati pun, dia tak amal, bahkan perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Itu memang ada. Okay, yang kelima, kalau hadis itu bertentangan dengan sejarah yang pasti. Apa contoh saya buat di situ ya? Bertentangan dengan sejarah. Saudah binti Assalamualaikum. Tuan Haji kat air ni segak lagi. Orang melawar lagi. Okey ni. Sebab Jamal cantik Baik, Saudah binti radhiyallahu anha tu kelar. Tak, ini teka-teki lah. Saudah binti Zam'ah. Bukan Saudah. Saudah. Ada orang baca Saudah. Bukan Saudah, Saudah. Macam anak Nabi, apa nama anak Nabi? Saya ada teka-teki kat satu tempat anak Nabi, tak dapat jawab. Suspense saya, takutnya ya Allah. Saya harap ibu dapat jawab pula Anak Nabi berapa orang? 7 atau 8 lah. 7 atau 8. Apa namanya? Tunggu dulu, kena nasyid dulu. Anak Nabi kita ada 7 orang. Zainab, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Lepas Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum. Okey, macam mana baca ni? Selain pada Kak Ros, macam mana baca ni? Ruqayyah Ada yang baca Ruqayyah kan? Bukan Ruqayyah, Ruqayyah. Macam orang perempuan kan ada nama Salmah kan? Sebenarnya Salamah nama lelaki. Boleh nama perempuan pun boleh. Tapi zaman Nabi dulu Salamah lelaki. Ummu Salamah, Abu Salamah. Salamah tu lelaki. Orang perempuan mengambil nama orang lelaki. Sampai hati. Tak apa. Isteri Nabi nama Saudah. Isteri keberapa ni Saudah ni?
Isteri yang isteri kedua ba'da Khadijah. Yang ketiga barulah Aisyah, bukan Aisyah, Aisyah. Baik, Saudah ni ada hadis menyatakan Nabi ceraikan dia ataupun Nabi nak ceraikan dia. Dia ada dua riwayat lah. Nabi nak ceraikan ataupun Nabi dah ceraikan dia. Maka dia pun sebab dia dah tua. Dia pun bukan lawa. Jadi dia pun kata pada Rasulullah, jangan ceraikan aku. Kamu ambil malam giliran aku ni, bagilah pada Aisyah. Aku rela. Yang penting aku dibangkitkan di syurga nanti bersama dengan kalangan isteri Nabi. Baik. So kita kena lihat hadis ni. Ada orang kata Saudah tidak lawa. Orang kata Saudah tak lawa tu dia tengok tak Saudah. Ada tak sahabat Nabi yang cerita Saudah tidak lawa? Tak ada. Siapa yang cerita Saudah tak lawa? Penulis buku sejarah. Penulis buku sejarah tu tengok tak Saudah? Tak tengok. Lepas tu kalau lawa tak lawa ni subjektif ke benda yang objektif? Subjektif. Kalau kita tengok tu dia kata lawa, macam benda lah. Kalau kita tengok sebagai orang tengok benda tu, lawa lah kasut ni. Mungkin orang lain kata tak lawa kan. Macam kasut apa yang mahal-mahal tu? Sneakers, bukan lah. Apa kasut mahal tapi buruk je bentuk dia tu? Bukan crop juga. Foot ni lawa juga lah. Ada satu jenis kasut tu buruk je. Tengok apalah kasut macam ni, buruk je. Tapi harga 200, 300. Yang lain kasut tu lawa kemain tapi harga tak sampai 100 pun kan. Dia punya kualiti. Tapi setengah orang dia tengok lawa lah kasut ni, simple. Jadi lawa tak lawa benda yang subjektif. Macam mana orang yang tak pernah tengok Saudah boleh kata Saudah ni tak lawa? Ini benda tu pelik. Kalau dia kata Saudah ni dia berisi badan, kerana dia berisi dia jalan perlahan, comel apa? Tak ada masalah pun. Orang Arab memang jenis berisi pun. Jadi berisi tu tak semesti. Kan dengan minta maafnya, bukan ada orang berisi tapi kita tak comel je dia. Saya bila bayangkan Saudah ni, Ummul Mukminin Saudah, kalau dia ni berisi, dia berjalan pelan-pelan tak larat, comel nak. Saya comel dia tu. Jadi ini adalah satu dakwaan yang buruk. Isteri Nabi okey je. Dan kalau kata Saudah tua, dia lebih muda dari Nabi. Memang dia dah tua, tapi lebih muda dari Nabi. Padanlah kalau Nabi dah umur 55, dia umur 53. Kalau kita nak kata dia tua, dia tetap muda daripada Nabi. Dan logik ke Nabi nak ceraikan Saudah sebab dia dah berumur? Tak logik. Kalau kita, logik tak kita buat benda tu? Minta maaf, kita pun macam tak logik kan. Nak ceraikan isteri sebab benda demikian. Suami-suami beribu, logik? Tak logik lah. Kecuali orang jahat dah. Orang jahat ni tak kira dah. Tapi kalau orang baik macam kita pun tak logik, apa lagi orang baik macam Nabi? Lagi tak logik. Jadi sebetulnya bila Saudah ni, dia Ummul Mukminin Saudah atau Sayyidah Saudah, bila dia dah tak larat tu, dia bimbang Nabi nak ceraikan dia. Dia bermain perasaan. Nabi tak ada apa pun, Nabi okey je. Tapi dia duk main perasaan, layan perasaan macam mana lah Nabi okey tak okey dengan dia. Dia pun bimbang Nabi ni ceraikan dia. Padahal Nabi tak nak ceraikan dia pun, tak ada kaitan pun. Tapi kerana dia bimbang tu, dia pun bagi tahu Rasulullah, malam giliran saya tu bagilah pada Aisyah. Lagipun saya pun dah tua dah. Maknanya dibandingkan Nabi, dia muda dia lagi. Tapi saya pun tak ada apa-apa dah, bagi pada Aisyah je. Dan Nabi pun terima. Tapi walaupun Nabi terima, adakah Nabi tidak ziarah dia? Nabi ziarah isteri Nabi setiap hari pada waktu petang. Cuma malam je Nabi bermalam. Dan Nabi logik kalau Nabi terima sebab Nabi pun dah berusia, Nabi pun dah tak larat dah, nak pergi rumah satu-satu. Jadi bila ada isteri Nabi yang bagi hadiah, Nabi terima. Itu pun dah di hujung-hujung usia Nabi dah, bukannya masa Nabi tengah muda lagi. Tapi pada setiap hari Nabi akan pusing semua rumah, apa khabar, tanya khabar, sihat tak sihat. Kemudian Nabi pergi rumah orang lain pula tanya. Nabi tanya sekejap-sekejap, pusing semua rumah isteri. Kemudian Nabi sibuk dengan dakwah baginda lah. Jadi hadis itu bertentangan dengan sirah dia.
mustahil ya. Yang Nabi ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mustahil. Kemudiannya hadis itu kalau bertentangan dengan kajian ilmu. Kajian ilmu kata sekian-sekian, hadis kata lain pula. Contohnya ada hadis Nabi menyatakan tiada penyakit berjangkit. Pernah dengar tak hadis tu? Mami pernah dengar tak? Tak ada penyakit berjangkit kata Nabi. Ada orang datang jumpa dengan Nabi SAW, dia sebut pasal ada lembu dia, lembu ke unta dia kot kena penyakit. Jadi dia bimbang penyakit ni berjangkit daripada unta yang lain. Nabi pun tanya, faman a'dil awal, kalau kamu kata unta ni kena penyakit berjangkit, habis tu yang mula-mula kena tu dia berjangkit daripada siapa? Maknanya dia tak berjangkit pun. Jadi artinya ada hadis Nabi menyatakan penyakit tak berjangkit. Sahih ke dhaif? Sahih. Hadis yang sahih. Tapi bertentangan tak dengan kajian ilmiah? Bertentangan. Contohnya COVID-19 confirm berjangkit kan? 5,000 orang sedang dicari sekarang ni. Oh pening 5,000 orang. Tak boleh buat istimak masa ni baby kan? Janganlah pergi supermarket apa sekarang ni. Baik, tak apalah, itu cerita lain. Jadi ulama pun pening kepala, macam mana dia? Hadis yang menyatakan tiada penyakit berjangkit sahih. Tapi bila Nabi, kita tengok lagi hadis Nabi yang lain, ada hadis menyatakan penyakit boleh berjangkit. Nabi sebut, larilah daripada orang yang penyakit sekian-sekian sebagaimana engkau lari daripada singa. Maknanya bahaya penyakit tu, kena lari. Dan Nabi pun sebut tentang penyakit ta'un. Kalau penyakit ta'un melanda sebuah negeri, orang dalam negeri tu tak boleh keluar, orang luar negeri tak boleh masuk. Maknanya kuarantin. Jadi itu hadis yang sahih juga. Maka ulama pun kata, pertama kita kena terima hadis yang mendapati kajian ilmiah. Penyakit memang berjangkit. Yang kedua, kita tak boleh tolak mentah-mentah hadis yang menyatakan penyakit tidak berjangkit. Sebaliknya kita kena nilai apa maksud Nabi SAW. Rupanya kemungkinan maksud Nabi adalah Nabi nak cerita penyakit tidak berjangkit dengan dirinya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Sebab dulu ni orang terlalu takut dengan penyakit, tapi tak takut pun pada Allah. Dengan penyakit tu takut, tapi dia tak sedar yang menjangkitkan penyakit tu berlaku dengan izin Allah. Jadi Nabi nak kembali kepada akidah Allah tu, penyakit tidak berjangkit dengan dirinya sendiri, dia berjangkit kerana Allah. Tu maksud Nabi. Jadi satu. Yang kedua, ada cerita tentang bumi ni berada di atas batu. Tidak nota kan? Batu tu berada di atas tanduk lembu. Tanduk lembu tu, okey, ni cerita ni pendek dah. Tanduk lembu tu sebenarnya berada di atas ikan. Ikan tu berada di dalam lautan yang luas. Apabila bumi tu dia bergerak-gerak, maknanya dari apabila lembu tu bergerak, maka bumi pun bergeraklah. Itulah zalzalah ataupun gempa bumi. Bumi ada atas batu, batu ada atas tanduk lembu. Bila lembu tu bergerak, maka bergoncanglah bumi. Ada ni saya jumpa dalam buku mana dah dulu, buku ilmiah. Maka hadis logik ke? Tak logik, dia tolak. Hadis itu baudhu'. Tetapi ada kajian astronomi dibuat. Ada seorang tu menulis, oh syak juga. Ibu-ibu biasa tak dengar perkataan buruj? Wasama'i dzatil buruj. Apa maksud buruj? Gugusan bintang. Mana orang zaman dulu dia, ini ilmu lama ni, ilmu tua-tua dulu-dulu lagi. Bukan zaman kita lah, bukan zaman Nabi. Zaman, tak tahulah zaman Nabi apa lagi, dah wujud ilmu tentang perbintangan. Jadi orang tengok buruj, okey, ini buruj belatik. Biasa dengar tak nama buruj belatik? Yang pemburu tu, yang ada 3 bintang. Itu tanda arah kiblat, 3 bintang. Nanti ibu boleh cek lah malam-malam, ada 3 bintang berdekatan, tanda arah kiblat. Itu tanda bel ataupun tali pinggang si pemburu. Kemudiannya ada buruj anjing.
ada buruj ikan, ada buruj lembu, ada buruj macam-macam lah nama buruj. Mungkin ratusan kot buruj yang ada. Sebab dia ilmu lama. Orang zaman dulu dia nak dia nak berlayar di lautan terutamanya, dia guna bintang kan. So nak cam bintang tu dia kena buat buruj. Jadi dia pun gambar khayal lukis dia takut bintang tu jadilah benda tu. Tapi dia bukan, gambaran tu bukan gambaran yang tak ada maksud. Dia gambarkan tu dan memang betul bintang tu ada kat situ. Dia tak berubah. Senanglah dia nak cam mana utara, mana selatan, berlaku tak berlaku angin kuat hari ni di lautan. Itu adalah pemerhatian lama yang terlalu dalam. Antara buruj yang ada adalah buruj lembu, dan antara buruj yang ada adalah buruj ikan. Maka bila bumi ni berpusing, bumi ni akan lalu di buruj tanduk lembu. Dan bila bumi ni bergerak dari tanduk lembu, dan lembu tu pula dia berada di atas buruj ikan. Buruj ikan berada dalam lautan angkasa yang luas. Itulah cerita kait dia. Tapi hadis yang palsu lah ceritanya. Hadis yang palsu. Mustahil bumi ada atas tanduk lembu, ya. Ini cerita orang zaman dulu, zaman Yunani yang khayal lah banyak-banyak tu kan. Okey. Kemudian hadis ini, cara mengenal hadis adalah kalau tak wujud pun dalam kitab hadis yang dulu-dulu, tiba-tiba sekarang ada orang dakwa wujud ni dalam kitab sekian-sekian ni, padahal tak wujud pun dalam kitab dulu-dulu. Contohnya, ibu-ibu, kalau hadis tu dia cerita tentang banyak kat Syidah dok bagi amalan-amalan macam-macam pelik-pelik amalan, baca sekian-sekian dapat apa sekian-sekian. Contoh begini, satu hari ketika bulan Ramadan dalam 2-3 tahun yang lepas, ini hujung-hujung Ramadan dah, surau tempat saya ni panggil ada seorang ustaz dari Indonesia untuk mengimami salatul tarawih 20 rakaat surau buat. Saya malam tu free, saya pun duduk kat surau. Selepas salatul isya, dia buat tazkirah ringkas. Okey, tazkirah ringkas tu dia pun kata okey, disebabkan orang zaman sekarang ni sibuk nak tanya pasal, lebih kurang begitulah ayat dia. Orang zaman sekarang ni sibuk nak tanya tentang hadis tu sahih ke tak sahih. So saya bawa kitab ni nak buktikan benda yang dia baca tu ada dalam kitab, bukannya tidak ada dalam kitab. Dia pun bacalah hadis, siapa yang buat amalan ini sekian-sekian pada malam raya dapat pahala sekian-sekian. Saya pun ni macam manalah hadis ni pelik, amalan dia pelik, tapi dia kata ada dalam kitab. Baik, kita pun kena check kitab ke kitab apa, kitab hadis ke kitab apa. Bukan kitab hadis pun. Kalau kita nak check hadis, kita kena check kitab hadis lah kan. Kalau kita nak check fikih, kena check kitab fikih lah kan. Tapi dia tak ambil kitab, entah kitab apa-apa. Dia pun kata ada hadis dalam kitab ni, walhal hadis tu tak ada pun dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad. Tak ada pun dalam kitab-kitab yang besar ni. Tiba-tiba wujud dalam kitab yang bukan kitab hadis. Maka amalan itu kemungkinan amalan yang palsu, tak betul. Contohnya cerita tentang Fatimah radhiyallahu anha, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis. Fatimah pun tanya Nabi kenapa Rasulullah menangis. Kerana masa ayah pergi ke Isra' dan Mi'raj, ayah nampak ada kumpulan-kumpulan wanita yang diazab. Kumpulan wanita pertama, apa azabnya? Sebab apa yang mereka buat. Kumpulan yang kedua, apa azabnya? Sebab apa mereka diazab demikian rupa? Apa yang mereka buat? Nabi cerita berapa kumpulan. Hadis itu tidak ada pun dalam mana-mana kitab hadis yang mu'tabar. Maka hadis itu adalah hadis yang palsu. Belum lagi cerita tentang kemuliaan isteri berbakti pada suami, yang secara detail yang banyak orang nak share tu kan. Tak tahulah hari wanita sedunia ni ramai tak share benda tu. Tapi dulu cerita pasal wanita berbakti pada suami, hadisnya sekian. Tapi tak ada pun dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Maka biasanya hadis itu adalah hadis yang palsu, ditolak. Itu cara penilaian dia. Contohnya apa? Ada saya bagi contoh tak kat situ? Tentang
Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa dengar tak hadis tu? Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah. Kemudian Nur Muhammad. Nasyid tak? Kat situ nasyid tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Daripada hasbi Rabbi janallah, baik hasbi Allah wa ni'mal wakil. Confirm hadis yang sahih. Kata Nabi, kata Allah, laulaka ma khalaqatu hazihil aflak. Kalau bukan kerana kamu Muhammad, aku tidak ciptakan alam ini. Maknanya Allah Azza wa Jalla ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ni Allah simpan dalam satu bekas. Kemudian nur ini pun bertasbih pada Allah, zikir-zikir dalam berapa ribu tahun, keluarlah peluh daripada nur tu. Dah penat berzikir ni, ekor pun mungkin tak ada peluh. Daripada peluh tu keluarlah sekumpulan makhluk. Kemudian berzikir lagi berapa ribu tahun, keluar lagi peluh yang lain, jadi peluh makhluk yang lain. Allah ciptakan alam ni, matahari ke, bulan ke, planet ni, semuanya kerana Allah cinta pada Nabi Muhammad. Logik ke Allah buat Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah cinta Nabi Muhammad, Allah pun cipta benda lain? Logik ke? Saya buat satu benda, lepas tu saya pun sayang benda tu, kerana saya sayang benda tu, saya pun buat benda lain lagi. Benda tu saya ciptakan pun. Jadi benda tu benda yang tak logik. Tapi dia kata ada hadis Nur Muhammad ni, segala benda, segala alam ni diciptakan kerana Nabi Muhammad. Hadis ni maudhu'. Tak ada pun dalam hadis yang sahih. Tidak dhaif pun, bahkan maudhu', palsu terus. Baik. Tapi mereka mendakwa hadis Nur Muhammad ada dalam satu kitab hadis namanya Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Kau masanya dia tu kitab tu, Musannaf Abdul Razzaq. Dia ada dua musannaf yang besar, Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibn Abi Shaybah. Tapi ulama dah buat kajian dah terhadap Musannaf Abdul Razzaq, tak jumpa pun ni. Tak jumpa pun hadis tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu ditolak. Tak betul ya. Nur Muhammad tu salah dari awal. Bahkan orang kalau kita nak nasyid nanti jugalah, kalau nak nasyid hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu. Tapi paling baik hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula ni'mal nasir. Lagi baik. Sebab itu confirm dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sahih dalam Quran. Ataupun dia kata siksaan Abu Lahab diringankan pada hari Isnin. Sebab bila Nabi ni lahir, dia pun bebaskan Suwaibah. Baik. Dia okey, satu, memang Abu Lahab bebaskan Suwaibah masa hari kelahiran Nabi. Tapi dia gembira sebab Nabi ke dia gembira sebab anak saudara dia lahir? Anak saudara. Cuma anak saudara dia tu jadi Nabi. Jadi semua orang gembira kalau dapat anak saudara, dapat cucu saudara. Cuma masa tu Nabi anak saudara dia pun gembira dia bebaskan hamba, diringankan pula azab dia. Logik ke diringankan azab sebab benda tu? Kalau begitu, ramai lagi orang lain yang turut buat baik dengan Nabi SAW pun patut dapat jugalah keringanan azab. Ada tak hadis menyatakan Abu Lahab diringankan seksa pada hari Isnin? Tidak ada pun satu hadis yang sahih. Tapi ada dalam Bukhari. Dalam Bukhari ni pun cerita pasal mimpi. Ada orang mimpi tengok Abu Lahab diringankan azab dia, dia boleh minum air daripada jari dia kerana dia membebaskan Suwaibah masa hari kelahiran Nabi, tapi tak dinyatakan hari Isnin. Tak sebut pada Isnin. Lagipun macam mana? Ada hari ke di akhirat nanti? Isnin, Selasa tak ada ke? Itu pun keliru. Kalau hari Isnin tu diringankan azab, lama tu satu hari 1000 tahun. 1000 tahun diringankan azab, logik ke? Dan kemudiannya panggil apa, hadis itu sendiri pun ulama kebanyakannya tolak. Tak betul hadis tu. Baik.
Jadi kalau tak ada dalam kitab hadis yang sahih, maka ditolak. Dia berlaku juga dalam fikih. Contohnya dalam fikih, Imam Tirmizi rahimahullah, atau namanya Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, wafat pada tahun 279 Hijriah. Kalau kita ambil wuduk ibu-ibu, kita sapu kepala ni berapa kali? 3 kali. Lepas tu telinga 3 kali. Itu mazhab Syafi'i. Ramai juga ulama, terutama ulama hadis, dia sekali je. Sekali terus. Mana kepala sekali dan disekalikan dengan telinga. Maknanya ke belakang, ke depan, terus ke telinga. Ataupun dari belakang ke depan, ke belakang balik, telinga. Ada memang sunnahnya macam tu. Ataupun dari belakang depan, ke belakang balik. Imam Tirmizi menyatakan, Al-Imam Syafi'i menyebutkan kepala sekali je. Imam Syafi'i sebut kepala sekali je. Inilah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, kata Imam Tirmizi. Baik, maka ulama-ulama mazhab Syafi'i pun buat kajian satu-satu. Cek semua kitab mazhab Syafi'i. Cek kitab Imam Syafi'i sendiri, cek kitab anak murid Imam Syafi'i, cek kitab ulama Syafi'i yang lain. Ada tak segmen menyatakan Imam Syafi'i berpendapat sapu kepala hanya sekali je, sebagaimana didakwa oleh Al-Imam Tirmizi? Tak jumpa. Maka Nawawi sebut dalam bab ini Tirmizi tersilap. Yang betulnya Nabi hanya yang betulnya Imam Syafi'i berpandangan sapu kepala 3 kali. Imam Tirmizi kata sekali je. Itu pendapat Imam Syafi'i. Itu adalah kesilapan Al-Imam Tirmizi. Maknanya kadang-kadang dalam bidang fikih pun berlaku benda tu. Tidak ada dalam kitab itu, tapi didakwa ada. Okay? Yang ke-8, kalau hadis tu menggunakan bahasa yang bukan-bukan, pelik, payah nak sebut, tidak ada keindahan bahasa, biasanya hadis itu pun maudhu'. Contohnya kata Nabi SAW, apabila Allah ingin menciptakan zat dia, Allah pun ciptakan kuda. Maka kuda tu pun berlari laju. Kemudiannya kuda tu keluar peluh. Daripada peluh itulah Allah ciptakan zat dia. Tak apa-apa cerita. Cerita pasal peluh je. Tak ada modal tu lah diorang. Jadi bahasa dia pun bukan bahasa yang indah. Mengarut. Contohnya hadis yang saya berikan itu, Inna lillahi malakan min hijarah yuqalu lahu imarah yanzilu ala himarin min hijaratin kulla yawm fa yusa'irul as'ar. Baca pun tak sedap. Apa lagi maksudnya? Allah ni ada kerajaan daripada batu, dia dinamakan sebagai imarah. Maka Allah tu turun di atas himar daripada batu setiap hari. Tu atas himar. Apa pulaknya himar? Keldai. Jadi maksudnya mengarut, hadis itu sebutan dia pun sendiri rukakah. Rukakah maknanya tak sedap pada sebutan. Sebab biasanya hadis mesti sebutannya simple dan menarik. Kalau hadis itu bawa maklumat yang tak menarik, sebutan dia pun payah berbelit-belit, itu biasanya bukan hadis yang sahih. Ataupun dia terlalu melampau, bawa maklumat yang melampau-lampau. Tapi kena nilai juga dalam bab melampau tak melampau ni. Mungkin ada benda pada kita melampau, sebenarnya tidak melampau. Contohnya hadis yang melampau ni macam mana? Kalau buat dosa kecil dapat pahala yang besar. Kalau buat pahala yang kecil, amalan yang kecil, minta maaf, buat kesalahan kecil je tapi dosa besar. Ataupun buat amalan kecil je tapi dapat pahala besar. Biasanya maudhu'. Contohnya hadis kelebihan solat tarawih. Siapa solat tarawih malam pertama, ampun dosa, dia pulang ke rumahnya ibarat bayi yang baru lahir. Jadi mudah je buat dosa banyak-banyak dulu. Malam tu solat tarawih malam pertama, balik bagaikan bayi yang baru lahir, bersih. Siapa yang solat tarawih pada malam sekian-sekian, maka dapat pahala seperti pahala Nabi Musa dan Nabi Harun berjihad lawan Fir'aun. Oh mudah Maknanya malam tu je. Dia tak disyaratkan siapa yang solat malam pertama sampai malam sekian-sekian, tak. Siapa yang solat malam tu je dapat pahala sebanyak pahala Nabi Musa dan Fir'aun berjuang lawan Fir'aun. Logik ke? Tak logik. Siapa yang solat pada malam sekian-sekian, maka dimakbulkan segala doanya.
Tak logik. Siapa yang solat sekian-sekian dapat pahala macam pahala Nabi Muhammad. Dahlah pahala Nabi Musa dapat, pahala Nabi Harun dapat, pahala Nabi Muhammad dapat. Bersih dosa bagaikan bayi yang baru lahir, dan banyak lagi melampau. Dia terlalu melampau. Jadi ditolak. Tapi kalau hadis menyatakan siapa yang solat isyak jama'atan, orang lelaki lah, maka dapat pahala separuh qiyamul lail. Itu logik Allah nak bagi. Siapa yang solat subuh jama'atan, maka dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi semalam saya tak solat isyak jamaah dengan imam, walaupun saya ada di masjid. Saya kuliah maghrib, saya dah lah tak solat maghrib jemaah hati imam, dah tak lambat. Kuliah maghrib, kemudian solat isyak jemaah pun saya tak solat jemaah. Saya duduk belakang, duduk main-main kat belakang, duduk intai orang sana sini. Habis solat baru saya solat dengan orang yang masbuk. Imam baca tak betul, pening kepala orang. Jadi Anjar duk bincang dengan orang masjid semalam macam mana bacaan teruk ni. Imam Hafiz. Cuba tengok saya baca betul tak betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak? Ya tu. Saya pun duduk sorang-sorang kat belakang. Kalau orang lalu, orang baru keluar dari toilet ni semayang, tu pun jenis kan. Ada orang semayang sorang-sorang kat tepi beranda, tapi saya nak dapat pahala isyak jemaah tu saya tunggu. Kemudian saya follow orang lain. Oh, detailnya ya Allah, macam mana nak buat ibu-ibu. Saya dah beritahu pihak masjid ramai sedar benda ni. Tapi masalahnya dia dipertahankan pula oleh abang dia, imam nombor 1. Saya nampak imam tu okey je, cuma dia dah ditegur tapi dia tak boleh ubah juga. Dia tabiat dah. Macam mana nak buat? Sepatutnya dia tak boleh jadi imam lah. Untuk dia boleh jadi, dia solat dia je lah. Macam mana tu? Simple kan kesalahan dia kan? Ibu-ibu dengar pun tahu dah Kalau saya tak tunjuk mulut pun mungkin boleh cam tadi kan? Dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh cam walaupun saya tutup mulut. Saya asyik intai kat tepi tu. Mulut dia macam mana. Kat beranda tu saya intai dia. Lepas tu saya lari ke tempat lain pula. Sepatutnya dia tak boleh jadi imam. Orang yang tahu sebenarnya tak boleh ikut dia. Sebenarnya tak boleh ikut. Dia maafkan. Orang tak tahu tak apa. Kalau dia jadi imam solat Jumaat tu pening tu. Perkara yang sama berlaku dekat kawasan kami. Okey, rahsia Kak Siti kata rahsia. Berlaku di sebelah kawasan kami. Lepas tu kalau mesej dia ada mana dia salah baca. Lepas tu itu malah dia taruh bagi detail lah. Lepas tu waktu yang lain pun banyak kesalahan-kesalahan kan. Dia tak jawab mesej Kak Ros, tapi dalam apa sebab dia imam situ dalam masa terawih juga yang tahun lepas tu dekat nak habis hari-hari yang terakhir tu dia macam beli Karus. Tapi orang lain tu mana yang tak tahu lah. Kalau tahu lah dia beli atas orang Karus tu. Macam mana kita nak buat tu? Sebab Karus dah berbincang dengan IJK. Kata dalam seramai-ramai hafiz yang datang berjemaah di sini, takkanlah salah seorang hafiz tu tak nak tegur dia kan. Sebab imam yang lain hafiz bacaan betul cantik semua, tapi imam yang tetap yang dekat surau tu tak berani, orang tak berani nak tegur. Dia orang tua kan? Tak berani, tak tegur lagi dia. Kesalahan macam mana Kak Ros? Tajwid lah bacaan, tajwid macam dia tak suka tadi lah, tapi lagi parah lah. Ya, ada pening kepala. Kita yang baru belajar tajwid sikit pun dah tahu kan. Tapi ramai orang mau pertahankan dia kata tapi kita nak buat macam mana dia dilantik.
Mana tak kena report. Report je pada Jais diam-diam. Kena report macam mana pun. Ustaz tak tahu lihat tu tak jejas solat pun. Bahkan kadang-kadang ilmu betul ni imam solat. Tapi semalam bincang juga macam mana Jais boleh lepas. Jais dah ketat dah. Tapi ada orang kata Jais tu pun orang cek bukan orang dekat ahlian pun. Ada orang kata begitu. Makna tak tahu. Ada seorang imam tu Indonesia. Boleh lepas tak boleh sebenarnya. Dia kena orang Malaysia. Bukan kita nak kata Indonesia look tak bukan begitu. Undang-undang negara orang Indonesia tak boleh jadi imam. Dan problemnya ramai je orang Indonesia bacaan betul tapi dia tak betul. Kalau dia tarik tu kata kawan saya, kalau dia tarik lagi dah tak betul. Saya dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia nak gemar bunyi belakang gemar sikit lah sebab speaker tak gemar. Dia nak menjelaskan sifat tu dia dengung. Sebenarnya memanglah dia ada dengung sikit bila kita tutup mulut. Him. Tapi bukan begitu. Cuma kata kawan saya, kalau tak lama, tak panjang sangat, solatnya boleh sah. Kalau panjang sangat, dibimbangi tidak sah. Itu bahaya sebab jadi macam syiddah di belakang. Aduh, adalah terlepas pandang seorang orang. Maiz pun pening pada ramai-ramai imam ni kan. Seorang orang terlepas tu biasalah. Tapi macam Ustaz, kalau kita tahu kita bacaan tak betul kan. Macam tarawih tu. So kita nak kena pergi juga. Kita kalau lah dia jadi tok imam tarawih laginya, dia semai part lain lah. Kat situ saya pernah 2 kali dekut solat tarawih. Kita jemputan di situ untuk tazkirah. Tak semai tarawih sekali. Tak boleh pergi dah. Macam mana solat tarawih dengan dia? Dia imam sembahyang dengan saya pun, belajar kat Sudan lagi. Dan dia solat tu dia buka Quran lagi. Tak tanya berisu lah. Dan dia buka Quran tu awal-awal surah Baqarah dia pun. Surah yang common lah bagi orang yang belajar ni, surah Baqarah yang common lah. Pun baca salah tajwid. Tersekat sana dekat saya dah tension dah sembahyang. Saya pun keluar, saya sembahyang seorang kat tepi tu. Tak boleh pergi dah. Tekanan, tak capai ketenangan. So dalam bab tarawih, walaupun kebanyakan ulama kata elok buat jemaah. Orang perempuan dia tak terikat orang lelaki. Elok buat jemaah. Tapi ada ulama kata elok solat seorang diri. Dan ada pandangan menyatakan umumnya elok jemaah, kecuali solat itu tidak menimbulkan ketenangan, elok solat seorang diri. Kalau boleh cari tempat lain. Kalau kita pun dah sampai kat situ nak lain tempat lain, letih juga. Solat seorang diri lebih baik. Kalau tak tenang, kita nak tenang dalam solat. Solat fardu kita terpaksa ikut. Selagi mana bacaan dia betul, cuma tergagak-gagak, kita kena ikut lagi. Tapi kalau solat sunat, ada satu tempat imam tu bacaan dia memang bacaan Jawa sungguh. Tak bunyi langsung Arabnya. 2 tahun lepas saya pergi macam tu, tahun lepas saya pergi macam tu. Kenapa tak berlaku perubahan? Habis tu masa nak balik, ada abang tu datang dan nak sembang juga. Macam mana Ustaz pandang Ustaz tentang imam tadi? Teruk. Tak tahan nak dengar. Dia bukan semua orang suara sedap, kita setuju. Bukan isu suara sedap tak sedap. Isunya teruk sangat. Dia kata tak ada orang menjadi imam, tapi dia ni banyak kelemahan. Antaranya dia ni bacaan tak berapa betul, isteri dia pun tak pakai tudung. Kata kenapa pihak masjid tak bertegas dalam isu ni? Dia kata tak orang dia berjuang lagi. Dia ke masjid, dia nak berjuang jatuhkan imam tu. Dia kena berjuang lah, kena jatuhkan terus lah. Tak boleh dah dia nak kesian lah, nanti dia tak ada duit. Kalau tak ada duit, masjid bagi dah duit. Dia jadi tok siap ke, dia jadi apa-apa yang lain. Tapi untuk kekalkan dia sebagai imam, isteri dia tak pakai tudung, bacaan dia sangat teruk, tak boleh. Kita tak boleh nak jaga imam seorang dan mengetepikan kehendak jemaah. Jemaah hendakkan solat yang tenang. Tak boleh. Kan antara orang tak layak jadi imam adalah orang yang dibenci oleh kebanyakan orang. Dan kebanyakan orang tu orang yang soleh.
orang yang baik-baik. Kalau bukan orang saleh pun orang-orang biasa-biasa. Kalau yang benci tu orang jahat, itu makna imam tu seorang pejuang. Dia benci oleh orang-orang jahat. Dia berjuang. Tapi kalau orang-orang macam kita pun tak suka dengan dia, tu tak layak jadi imam. Tak suka pada dia bahaya. Sikit lagi. Dua poin lagi. Contoh hadis yang melampau lagi adalah man qala la ilaha illallah khalaqallahu min tilkal kalimati ta'iran lahu 70,000 lisan likulli lisanin 70,000 lughah yastaghfirunallaha lah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, Allah jadikan setiap kalimah tu seekor burung. La ilaha illallah pun keluar seekor burung. Baru satu. Tapi burung tu ada 70,000 lidah. Lidah dah saja ada 70,000. Okey, cuba bayangkan baru seekor burung ni. Seekor burung ada 70,000 lidah. Setiap lidah tu berbicara 70,000 lisan. Maknanya 70,000 kena darat 70,000 lah. Betul tak? Baru seekor burung. Belum lagi la ilaha illallah, keluar pula burung kedua. Ada 70,000 lidah. Setiap lidah ada 70,000 bahasa. Memohon keampunan kepada Allah untuk dia. Bahasa Jawa, bahasa Tamil, bahasa Hindi, bahasa Sanskrit, semua ada tu untuk mohon ampun kepada Allah untuk dia. Agak-agak lah, jangan melampau sangat. Agak-agak lah. Ini cerita ni kebanyakan orang yang bawa hadis ni penipu lara. Kak Sir biasa nak cerita Cina tak? Layan, nampak gaya tak selayan Korea sikit-sikit ni. Layan tak Kak Sir? Saya pun layan Kak Sir. Saya layan, tapi cerita yang okey, kan banyak cerita Korea yang okey berbanding cerita Melayu kan. Tapi TV rumah saya punah pula kan. Semandari sikit hati. Apa cerita tadi? Korea tu dia kalau tak cerita Cina dulu-dulu, cerita zaman-zaman dulu perang-perang dia ada orang yang jenis duduk kat pasar tu, dia buat cerita. Anak budak-budak ramai-ramai je dengar cerita dia. Dia pun mulalah dendar cerita tentang raja-raja dulu. Banyaklah dereka juga. Itulah penipu lara yang hidup di negara Arab dulu. Zaman sekarang di Malaysia tak ada orang jual untuk cerita benda tu, tapi jual ubat kuat. Badan kering, tak cukup makan tu, jual ubat kuat. Dia sendiri pun kita tengok tak berapa nak larat nak angkat ubat tu. Tapi tak cerita dia best tak dengar cerita orang jual ubat kuat. Best. Tapi sekarang ni dia dah mula dah. Ubat kuat tak ada dah. Dia nak jual produk-produk ni lah melalui Insta ke apa nama, saya tak tahulah macam-macam nama sekarang ni. Kempen tu, ya Allah, hebatnya produk dia. Kalau sapu muka jadi putih, melepak. Kalau ni, maknanya dia cerita tu, gebang dia tu, kalau minum air dia bertenaga terus. Itulah penipu lara yang wujud pada zaman dulu. Dia buat cerita tentang hadis. Satu hari penjual bubur Harisah, dia jual bubur Harisah, tak laku bubur dia. Dia pun rekalah hadis untuk lakukan bubur dia. Siapa yang makan bubur Harisah, kuat tenaga dalaman dia, maka laku bubur Harisah dia gitu. Kalau Islamik punya style, makanan sunnah. Dia campur produk macam-macam tu, 7 dalam 1. Mula-mula orang buat makanan sunnah ni madu, tamar, kismis. Nampak orang meniagakan otak dia ligat. So tak jadi kita nak lawan, kita kena keluarkan produk baru 3 dalam 1. Orang dah 7 dalam 1. Proses semua jadi. Ini man makhzub. Mana boleh kita dakwa makanan sunnah kalau Nabi tak buat? Tak boleh. Kalau Nabi tak campur, kita nak kata makanan sunnah, tak boleh. Makanan sunnah confirm yang Nabi makan. Itu baru boleh kita kata makanan sunnah. Seperti talbinah, itu Nabi makan. Dan dianjurkan makan bagi orang yang kemurungan. Sebab ada yang kata talbinah tu apa nama? Air Bali. Ada yang kata Bali, tapi saya tak tahu betul tak betul. Jadi talbinah ni satu hari dalam Kitabul At'imah Sahih Bukhari, kitab makan-makan, masa tu ada kematian berlaku, orang perempuan duk kumpul satu sudut kat rumah. Kemudian bila ramai-ramai dah balik, Aisyah radhiyallahu anha pun sediakan talbinah makan dengan roti. Yalah, selera orang Arab tak sama kita kan. Lalu ke nak makan roti dengan talbinah Bali? Kita Nutella bawa lalu kan, sandwich, talbinah. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sebut makan talbinah menghilangkan separuh keresahan.
Jadi memang orang buat kajian Bali ni dia meningkatkan sel melatonin. Sel melatonin ni dia kuat pada waktu malam. Nak tidur lah. Talbinah ni dia nak bagi kita tidur, kita rest. Kita dah fikir dah masalah-masalah yang berlaku. Itulah cerita dia, tu tenang lah. Jadi kalau begitu tak apalah kita nak kata makanan sunnah. Tapi kalau dah campur macam-macam tu, nak kata makanan sunnah, pakaian sunnah, capal sunnah, topi pun ada gambar capal. Dulu kopiah capal, sekarang topi pun topi capal. Dia melampau lah. Tak melampau. Yang maknanya ini menggunakan agama untuk kepuasan nafsu Biasalah orang meniaga ni dia delikat, dia akan guna juga. Mana-mana Quran boleh guna, selagi itulah dia akan guna. Macam air kan, air jampi ni kan. Dulu memang air jampi tu bacaan surah Yasin, Kahf. Kemudiannya 30 juzuk. Dah ramai sangat orang buat 30 juzuk, kena cari modal lain. Saya jumpa satu ayat, produk ayat tu, ayat qasidah. Berapa jenis qasidah dibacakan pada ayat tu. Ya Allah, pelik. Kemudiannya kempen lagi, air tangisan dibacakan Al-Quran di 1/3 malam yang akhir, tangisan air mata pelajar-pelajar pondok. Pelajar-pelajar pondok tu baca Quran tu, jampi pada air tu 1/3 malam yang akhir pula. Ya je pelajar pondok tu warak sangat. Tak tidur ke pukul subuh baru bangun. Saya tak mengata ibu-ibu. Ramai je orang pelajar pondok tu pelajar nakal. Mak ayah pening kepala, hantar pondok nak suruh tok guru jaga. Sampai pondok dia orang dia buat kacau tu, duk ragging budak-budak. Cuba tanya pelajar pondok berapa ramai kena ragging. Tak masuk surat khabar je. Yang kena penampak tiap-tiap hari tu. Tiba-tiba dulu biasalah orang datang sekolah kami, suruh kami ni orang yang hafal Quran sembahyang hajat. Kami ni sembahyang pun tak berapa nak jaga. Lawan cikgu bukan main, subuh lambat. Orang tengah solat isyak kita di kibarat. Kemudiannya duduk ragging junior. Tiba-tiba orang ni minta kami solat hajat. Kalau boleh saya dedahkan penipuan-penipuan di sebalik ni, saya dedahkan. Tapi tak boleh lah, ada biarlah tak dedah yang tu, kita dedah yang lain lah skandal yang lain banyak lagi. Dan satu lagi, kalau hadis itu membawa kepada unsur bid'ah, ta'assub. Apa maksud asabiyah? Apa maksud asabiyah? Perkauman okey lagi, tak ada masalah lagi. Antu'ina qaumaka 'ala zulm, menolong kaum kamu atas dasar kezaliman. Ada nilai. Kalau kita perkauman okey lagi, perkauman yang bias tu, yang ada unsur kezaliman, menindas orang lain. Tak boleh. Itulah cerita tadi Imam Syafi'i kena fitnah. Orang duk mengata, orang duk angkat Imam Abu Hanifah, orang reka hadis mengangkat khalifah tertentu. Kemudian zaman Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah memang bagus, saya pun peminat Muawiyah. Tapi zaman Muawiyah ni, sebab ramai sangat orang nak dapat projek dari Muawiyah, maka orang pun rekalah hadis untuk memuji-muji Muawiyah. Macam sekarang lah kalau kita tengok tanpa, jangan sebut mana-mana parti je, tanpa mengira sesiapa je. Bila nak dapat projek, duk ampu sana, ampu sini, cakap macam-macam, inilah pemimpin dambaan kami lah apa. Padahal nak dapat projek je dulu bukan main lagi bergaduh, sekarang bukan main lagi mengampu. Gitulah cerita dia. Jadi sebagai contoh, kata Ali radhiyallahu an, abadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an ya'budahu ahadun min hadhil ummati 5 sinin aw 7. Aku menyembah Allah bersama dengan Rasulullah sebelum ada seorang pun menyembah Allah dalam 5 ke 7 tahun. Padahal Khadijah tu dah masuk Islam dari awal. Orang pertama Khadijah. Abu Bakar, dia kata kalau orang perempuan pertama Khadijah, orang lelaki tua pertama, bukan tua lah, dewasa, Abu Bakar. Kanak-kanak Ali. Itu semua dalam tempoh terdekat. Bukannya Ali seorang-seorang nak sembah Allah dengan Nabi dalam tempoh 5-7 tahun. Itu melampau. Itu ada unsur asabiyah. Ana madinatul ilm wa Ali babuha, kata Nabi. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintu dia. Nak masuk kota ilmu, kena buka pintu dulu. Jadi nak faham ilmu aku, kena lalu Ali dulu. Kena melalui Ali baru faham ilmu Nabi. Itu asabiyah, mengangkat Ali. Itu tak betul ya.
Jadi hadis yang bawa pada benda tu biasanya hadis yang maudhu'. Wallahu a'lam. Ada perbincangan sila? Settle berkaitan dengan penilaian hadis-hadis yang maudhu'. Tentang isteri Abu Bakar, mak pada Aisyah. Okey. Betul ke dia bukan seorang Muslim? Okey, Kak Ros ada tersilap sikit maklumat lah kiranya. Saya tak ingat detail. Abu Bakar, apa nama sebenar Abu Bakar? Tanya lagi. Lupa lagi apa? Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman radhiyallahu anhuma. Dia ada 4 orang isteri. Isteri pertama Qatilah, Ummu Ruman, Asma binti Umais. Seorang lagi saya lupa apa nama dia. Selalu saya lupa. Dengan Qatilah dapat 2 orang anak, iaitu apa nama, Asma dengan Lala. Asma dengan Abdul Rahman ke Abdullah, saya keliru tu antara dua tu. Jadi Asma dan Aisyah Bukan berlainan ibu. Asma dengan Abdul Rahman kot ke Abdullah. Tu saya keliru tu. Abu Bakar kahwin dengan Ummu Ruman, dapat Aisyah dengan Abdul Rahman ataupun Abdullah. Kahwin dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais ni kahwin dengan ramai sahabat Nabi. Mati-mati. Kahwin Abu Bakar pun mati, kahwin dengan Ali pun mati. 4 orang kot. Suami dia semuanya hebat-hebat. Pening kepala nak pilih nanti suami mana kat syurga. Pening juga ibu-ibu semua hebat-hebat. Jadi yang isteri ketiga dapat anak nama Muhammad. Yang keempat saya lupa nama isteri Abu Bakar. Yang keempat. Jadi 3 orang isteri Abu Bakar beriman. Yang tak beriman tu Mak Asma, bukannya Mak Aisyah. Nama Qatilah. Mak Asma, Ummul Mukminin Aisyah beriman. Tapi Qatilah ni pun sejarawan menyatakan begini, setakat maklumat yang ada dia tak beriman. Selebihnya wallahu alam, sebab tak ada sangat cerita pasal dia. Satu je cerita pasal Qatilah, iaitu dia pernah pergi jumpa dengan Asma. Dia nak melepas rindulah pada anak dia kan, sebagai mak. Dia nak bagi hadiah. Asma tak nak jumpa mak dia dan nak terima hadiah. Balik sedih, Nabi pun jumpa dengan Asma. Tak boleh buat macam tu mak kita. Walaupun dia bukan Islam, kena jaga hati dia. So Asma pun pergi jumpa mak dia, minta maaf balik. Itu je cerita yang ada. Kemudian tak tahulah dia masuk Islam. Kok dia masuk Islam lepas tu? Mungkin juga. Wallahualam. Jadi saya kira jawapan yang paling tepat, setakat maklumat yang ada dia tidak Islam, tapi tidak menolak kemungkinan dia Islam kemudiannya, tetapi tidak diceritakan dalam sejarah. Ada soalan lain? Tadi? Maknanya Ustaz macam kita dengar apa ni, tentang amalan-amalan bulan Rejab kan? Kalau kita puasa tanggal bulan Rejab sampai 30 bulan Rejab tu kan ada banyak fadilat sebenarnya ada yang tak betul lah. Tak ada. Mami puasa Mami ni? Ada. Biar saya pun ada juga buku ni. Rejab saya suka baca. Rejab Syakban Ramadan. Okey. Ada dia bagi tahu puasa pertama, berapa kandung dia. Dan buku ni lah tak ada boleh pakai. Baik. Mami puasa ni? Jalan kaki Mami tadi jumpa saya tengah jalan. Kuat semangat Mami. Jadi tak ada pun hadis yang sahih tentang puasa bulan Rejab. Contohnya, siapa yang puasa sampai hari ke-7 dibuka 7 pintu syurga, ditutup 7 pintu neraka. Bila puasa sampai hari ke-8
dibuka 8 pintu syurga, tak ada. Yang ada satu je. Bulan Rejab adalah bulan yang haram. Dia termasuk minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan dihormati, antaranya bulan Rejab. Kemudian bulan Rejab ni dah tak jauh dengan bulan Ramadan. Jadi digalakkan puasa atas nama dia bulan haram. Tapi kelebihan khas tak ada. Sungai nama Rejab ke apa tak ada. Pakcik Rejab ada, sungai Rejab tak ada. Itulah ceritanya Mami. Nak puasa-puasa lah Mami, tak ada masalah. Tapi jangan kaitkan ini adalah sunnah Nabi ke apa. Dan Nabi memang banyak puasa bulan Syakban sebab dah dekat dengan Ramadan. Tapi ada tak kelebihan khusus? Tak ada. Dan umat Islam ni perlu tak kelebihan khusus untuk beramal? Tak perlu. Macam Quran. Contohnya kita, semua kita minta hafaz surah Wailul lil mutaffifin. Biasanya mesti orang tanya, ada kelebihan khusus tak hafaz surah ni? Tak, memang tak ada pun kelebihan khusus hafaz surah mutaffifin. Melainkan kalau kita hafal, kita boleh buat salat sunat, kita menghafal kalamullah, itu satu benda yang besar. Kelebihan khusus tu tak ada lah. Jadi kita tidak memerlukan kelebihan khusus. Kita hanya perlukan benda yang digalakkan oleh Nabi, kita buat. Allah Alam. Mungkin ada satu dua yang terakhir. Ada lagi Kak Ain? Kak Azia, Ibu Azia ada? Kak Ayan tak datang ini. Kak Ayan ya? Ya. Mungkin ada. Kak Ana? Mana Kak Syah? Tak ada. Oh ya ke? Oh, dia pun kena jaga kelas. Baik, jadi ibu-ibu, akhirnya hari ini kita belajar cara mengenali hadis palsu. Supaya kita beringatlah, nanti dia paling besar sekarang ni cabarannya cabaran orang duduk share macam-macam maklumat melalui WhatsApp ni. Kita pun, wah bagus ni maklumat ni, kita pun jadi tengah share sama. Tapi kita tak check dulu, main share je. Maklumat politik pun share, ikut dan je. Maklumat ni pun share juga ikut dan. Kacau dunia ilmu bila kita duk share ikut dan. Itu paling bahaya sebenarnya. So kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati, check dulu. Kalau kita tak tahu benda dia sahih ke tak sahih, kita kena biarkan, jangan share. Sebab kadang-kadang dia sampai kemuncak macam ni. Ada orang share maklumat tentang hadis, dia kata hadis ini Bukhari dan Muslim. Walau tak ada pun dalam Bukhari dan Muslim. Dia kata hadis ini ada dalam Tirmizi, tak ada pun dalam Tirmizi. Dan kalau dia kata ada dalam Tirmizi pun, sebenarnya Tirmizi pun tidak menerima hadis itu. Contohnya sebagai akhir, tengok dia punya nota. Ini betul-betul last. Yang nota bacaan ketika rukuk sujud tadi kan. Dia kita bincangkan sebelum ini. Bacaannya subhana rabbiyal azim je. Tidak ada pun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Memang ada dalam Sunan Abi Daud bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tapi Imam Abu Daud kata, aku bimbang bacaan wa bihamdih tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud pun sendiri meragui bacaan wa bihamdih. Yang betulnya subhana rabbiyal azim. Lebih-lebih lagi tu ibu-ibu boleh tengok sendirilah. Kita tak sempat kupas hari ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kan ustaz puasa pula puasa kan macam puasa biasa pula. Ada puasa. Tak ada. Puasa. Puasa jiwa sendiri. Puasa. Kan sudah apa lah. Tak ada apa. Macam makan kan. Itu amanah peribadi kita je lah Mama. Dan saja buang dia puas banyak lah yang kita